Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di Garasi TV bagi siaran hari pertama bulan Disember dan juga minggu yang ke-21. Garasi bersiaran bagi bulan yang ke-6 kerana bermula pada 3 Julai. Kami telah melalui Julai, Ogos, September, Oktober, November dalam suasana yang sangat meriah dengan sokongan anda semua dari sebuah akaun yang hanya mempunyai 2,300 pengikut. Tapi hari ini Garasi telah mencapai 62,000 pengikut. Daripada live ketika di studio lama dengan hanya 30 penonton, Alhamdulillah rekod terbaik Garasi kini adalah 2,400 penonton. Pada hari-hari tertentu saudara telah menyokong kami dengan purata penonton yang boleh dipuratakan bagi bulan Oktober dan November adalah 1,200 ke 1,300 orang, dan saya mengucapkan berbanyak terima kasih tabik kepada mereka semua yang membantu Garasi selama ini. Anda juga saling membantu kami, anda juga membantu ramai seller, ada pun rakan-rakan peniaga yang datang meniaga, tak kurang daripada 6 hingga 8 yang turut mencari rezeki di Garasi. Seperti saya katakan bahawa pada setiap petang akan ada 1,5 jam kami slotkan untuk peniaga seller. Pada malam kami slotkan juga 2 jam dan kami ada tetamu undangan. Kadang-kadang tetamu yang datang berkongsi pengalaman. Malam ni kita ada tetamu yang datang berkongsi perniagaan. Tapi saya akan minta mereka berdiam dulu, kita perap mereka dulu. Kerana mereka adalah smoke factory. Kalau mereka bercakap, mungkin studio akan berasap. Sebenarnya ini adalah 2 orang ahli silap mata yang akan datang membuat persembahan silap mata bagaimana mereka boleh mengeluarkan asap dari telinga dan kepala mereka. Jadi saudara tunggu dulu, kerana smoke factory adalah kumpulan pesulap ataupun pemain silap mata, kumpulan mistik. Mereka bukan yang terlibat dengan mengetuk pintu di Kuala Selangor, tuan-tuan. Mereka tidak bersalah dalam soal tersebut. Tapi 2 bakat muda ini telah berjaya mencipta satu sistem di mana mereka boleh mengeluarkan asap melalui mulut, kepala dan telinga. Sebelum Smoke Factory memulakan pertunjukan silap mata, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah menyumbang 3,000 lebih ringgit untuk kutipan dana kepada Abang Bob Lokman melalui membida lukisan, 25 item lukisan yang diberikan oleh Ringo ataupun Syam Ahmad. Syam telah mendapatkan senarai nama pembeli. Alhamdulillah 22 pembeli telah membuat pembayaran, menunggu 3 lagi. Sekiranya Ringo menghantar besok sijilnya, kami akan mula post besok sijil kepada anda sebagai tanda anda memiliki lukisan daripada item original yang disahkan oleh pelukisnya dan juga disahkan oleh saya selaku Garasi TV bahawa saudara telah membidanya melalui sistem streaming. Manakala Ringo akan menandatanganinya sebagai tanda bahawa 25 item yang saudara miliki adalah item terhad yang tak akan dia keluarkan lagi kecuali yang saudara miliki bersama dengan sijil Garasi TV. Itu saya ucapkan terima kasih. Saya menunggu angka sekarang hingga admin bagi tahu angka yang boleh belanja hingga mereka akan menunjukkan ilmu mereka pertama. Saya masih lagi menanti saudara share kerana kita sedang menunggu sama ada kebolehan mereka adalah sihir ataupun adalah silap mata biasa. Kita kena nilai kan. Anda boleh nilai dan komen. Masih 200. Dan kita akan minta saudara share kerana malam ini hasil persembahan silap mata mereka akan diinfakkan 100% kepada Mahat Tafiz Anas Ibnu Malik yang pada malam 2 malam ataupun 3 malam yang lalu Mahat Tafiz ini telah menerima 10% daripada infak yang telah daripada sedekah yang diberikan oleh Raw Denim House. Daripada 10% 34,000 jualan seluar Raw Denim House tu, RM3,335 telah kita infakkan. Tetapi kita tahu jumlah tersebut tidak cukup untuk menanggung kos penyelenggaraan dan pelbagai kos yang sedang ditanggung oleh Mahat Tafiz Anas Ibnu Malik. Kita merancang malam ini untuk mendapat RM1,500 lagi bagi membolehkan kita membantu pihak mudir menjelaskan menggunakan wang untuk pelbagai urusan Mahat Tafiz yang kini terjejas teruk. Dan cara saudara mengimpak malam ini adalah saudara hanya perlu mendapatkan barangan Smoke Factory. Tetapi saudara infak, dagingnya akan dihantar ke Mahat Tafiz. Separuh daripada wangnya akan ditunaikan kepada pihak pengurusan Mahat Tafiz. Berarti saudara tak dapat dagingnya. Kerana Smoke Factory bukanlah pesilap mata dan mereka bukan pengamal ilmu sihir. Dia adalah 2 budak baik tuan-tuan. Baik budaknya. Di kampung ni disuka orang kampungnya. Sampai Pak Imam, penghulu, Tok Bidan, semua kenal 2 budak baik ni. Sebentar lagi mereka akan perkenalkan diri bila ada 300 ni. Kita belum dapat 300. Sangat perlahan kita rasa trafik pada minggu ini. Tapi tak apa, kita akan mulakan. Apa dia? Kita akan mulakan dulu dengan montas. Okey tuan-tuan, di studio bersama saya adalah Fasha, pengamal ilmu hitam, dan juga saudara Razman, memang seorang ahli sihir yang sangat terkenal, tetapi mereka telah insaf meninggalkan Smoke Factory yang saya kata boleh mengeluarkan asap telinga daripada kepala. Mereka kini adalah
usahawan daging perap. Okey. Untuk saudara maklumkan malam ni, daging perap ni selain dipromosi, tapi malam ini akan dibida hanya 25 set saja, iaitu 25 set berarti 50 packing. Kerana kita bida satu set 2 pack. Harga satu set biasa ni adalah RM50, tapi malam ni dia jual 2 set, 1 kilo hanyalah RM80. Pendapatan yang diperolehi daripada 25 set malam ini akan diinfakkan kepada Mahat Tahfiz Anas Ibnu Malik. Kerana saudara tahu apabila Mahat datang dan menerima dana 3,000 lebih tu, nampak memang mudahnya kan kebasahan, kehujanan, kemotoran, kemalaman malam tu. Jadi dia pun tak cakap banyak. Saya rasa dia bersyukur dengan jumlah tu. Cuma kita tahu kedudukan bil Mahat tu. Kerana kita cuba bertanya dan kita lihat kedudukan bil, memang kedudukan bilnya agak tinggi. Jadi kita pun berfikir bahawa alangkah bagusnya kalau kita malam tu Raw Dining House membantu. Malam ni mereka pula akan membantu dengan menginfakkan daging yang saudara beli, dan wangnya akan diberikan kepada Mak Tafiz. Apa pun kita akan dengar dulu apa cerita dua orang ni. Dah lah pakai hitam macam black metal. Okay? Tetapi pada baju mereka adalah Smoke Factory. Sebenarnya Syah, Smoke Factory ni apa dia? Factory ni dia buat apa for Smoke Factory ni? Okey, dia cerita. Jangan takut Syah, tengok kamera. Okey. Buat masa sekarang ni kita ni lah. Kita jual kambing, tapi sebenarnya kita bukan semata-mata kambing. Untuk permulaan ni memang kita buat kambing. Dia tak jual kambing, dia kuat kambing perap. Kalau jual kambing nanti jenuh pula pakai order kambing. Puas aku nak menyusun kambing kat belakang sekor-sekor. Kambing perap. Tak apa Syah, cerita slow. Kambing perap. Kambing perap. Okey. So buat permulaan memang kita buat kambing perap. Tapi plan kita selepas ni memang kita akan pelbagaikan lah. Mungkin masuk daging, ayam, buyur, kalau mungkin arnab ke. Alhamdulillah. Akan datang. Cerita ke depan ya. Selalunya tetamu akan diberi hidangan, tetapi di garasi kita telah menukar peraturan, tamu datang bawa hidangan. Jadi cerita Syah, saya nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. So itulah. Tapi dia punya resepi ni asalnya daripada Razman lah. Razman yang punya resepi sebenarnya. So lebih Man, sedap kau masak Man. Dia yang bercerita pasal resepi ni. Man, kau cerita resepi Man sampai aku makan ni. Cerita dia panjang. Tahu pendek kan? Panjang tak boleh banyak aku dah makan. Pendek kan? Saya pergi satu hari kita pergi camping. Okey. Pergi camping. Kita tertinggal barang perapan tu. Barang perapan tu tertinggal. So barang asal tu memang kita tak dapat nak perap lah. Kita nak perap ayam. Lepas tu kita yang masuk tu kita dalam 30 orang ke 20 orang. Diorang kata, kau apa ada? Aku ada black pepper. Kau ada apa? Kau ada chili sauce, ada kicap. Mula macam tu lah. So cakap, kalau macam ni tak cukup nak perap ni. Saya pun tak apalah, kita perap. Kita perap apa yang orang cakap, apa barang yang ada waktu tu kan. Sebab kebetulan saya ada dengar kawan saya kata dia buat macam ni, dia buat letak black pepper, saus cili, campur ni dah jadi dah. Kita pun cuba buat bang. Buat. Alhamdulillah jadi. Untuk ayam tu. And then why not kita tak try kat kambing. Saya pun balik rumah, saya fikir-fikir kita buat bahan tak banyak, memang dia memang light. Maknanya not lebih pada rempah tu tak banyak. Memang kita untuk orang cakap western punya style. Ya. So kita pun buat kat kambing. Kami buat bakar-bakar. Mula-mula rumah lah suka. Sedap lah. Dia daripada tak makan kambing, dia makan kambing. Rumah saya ni. Sama macam aku Man. Aku tak makan kambing. Kerana kau aku makan kambing ni. Allah. Aku tak pernah makan kambing Man. Semua hidup. Sila sambung lah. Lepas tu, kita pun jual lah dekat saudara mara. Try buat lah dekat pergilah rumah saudara mara buat. Cuba. Lepas tu, sedap lah. Kau buatkan dia punya perapan, kita pun buat bagi dia. And then, start dari situ lah. Saya dah blur sikit-sikit kawan-kawan. Saya pindah, jumpa jiran. Itulah yang jumpa Cik Fasha ni. Cerita dia. Saya jual, apa benda yang Razman jual ni? Saya jual kambing bang. Okey. Dia pun belilah kambing saya. Saya tengok minggu ni dia beli. Kau jual kambing perap. Kambing perap. Jual kambing lain jadi dia. Lepas tu, minggu depan dia beli lagi. Okey. Macam okey lah kan. Nampaklah dia punya respon tu. Lepas tu lagi sebulan dia repeat lagi, beli lagi. Memang ketara lah. Maknanya dalam taman tu dia seorang yang banyak beli saya punya kambing. Lepas tu saya heboh kan. Alhamdulillah. Terciptanya smoke ni
saya dengan dia lah, mana kita nak commissionkan benda ni. Okey. Memang kita nak tembus pasaran besar lah sebenarnya. Itu kita punya impian lah. That's why lah jadinya smoke factory ni. Itu ada tuan kalau saya cerita. Sambung sikit je Masya. Sambung. Mulut saya penuh. Saya pun dengar sedap dengan cerita dia. Lepas tu jelah alang-alang saya dah jumpa Cik Fasha ni, kita ada jumpa seorang lagi kawan kita. Nama dia Cik Nuril. Cik Nuril tu dia sedang memasak kat belakang. Tak nak keluar. Okay. So dia ni admin kita lah. Maknanya dia ni uruskan kita punya segala macam Facebook, kita punya Facebook ads, dan segala dia punya macam belakang takbir kita, orang kuat kita adalah Cik Nuril lah. Okay. Cerita yang sekarang ni, malam ni adalah tujuan dia nak mencari stokis dan ejen. Okey. Orang yang makan dia dah jumpa. Stokis dengan apa ni? Ejen tak jumpa lagi. Cerita. Okey, Cik Fasha akan ceritakan tentang bagaimana untuk mencari stokis dan ejen, dan yang bestnya ada insentif yang istimewa akan diberikan kepada stokis dan ejen. Cik Fasha boleh terangkan? Macam macam kau cerita aku tadi. Aku pun stokis kau tapi bagian makan je. So macam itulah, sebab kita sekarang ni target kita nak cari ejen buat masa sekarang ni dekat KL dengan Selangor. Okey. So buat masa sekarang kita ada beberapa tempat lah. Kita ada stokis di Ampang, di Batang Kali, di Damansara, Shah Alam, Kajang dengan Melawati. Okey. Buat masa sekarang ni lah. So kalau target kita kalau boleh KL Selangor ni kita nak penuhkan stokis semua dulu. daerah ni at least 30 stokis dalam masa 1 tahun ni lah. Itu kita punya target lah. Apa nama partner kau tu? Nuril. Nuril. Ni apa? Koslo ada lagi? Tak ada? Dah habis. Okey, tak apa. Sambung cerita. Okey, sedap babe. Cerita lepas tu nak carikan stokis dia ke Lembah Kelang. Kau ceritalah apa yang manfaat yang disediakan oleh Smoke Factory. Oleh Smoke Factory kepada mereka yang menjadi stokis. Pegang. Pegang. So, kalau mana mereka yang jadi stokis ni, kita akan ada satu komisen lah. Pertama komisen. Kedua dia akan ada insentif. Insentif tu based on target lah. Mana kalau buat masa sekarang ni dalam masa 3 bulan, kalau kata dia boleh hit jual 200 pack terkumpul dalam masa 3 bulan ni, kita akan bagi insentif dalam bentuk percentage lah. Based on dia punya sale. Tak kira lah berapa, 200 dan ke atas. Okey. Macam itu. Okey. Waktu mereka datang, saya bagi tahu pada mereka kata, okey untuk promote cuma sebagai kita orang Islam, kami ajak mereka buat kerja amal, iaitu jual aja stok yang mereka bawa ni, iaitu kira-kira 50 set. Iaitu kita jual 2 sebab kita tak mahu log terlalu panjang. Saya akui bahawa daging ni memang sedap. Tetapi kalau saudara log malam ni, daging ni tak akan sampai pada rumah saudara. Sebab log ni akan menjadi sedekah di mana kita akan infakkan wang malam ni daripada jualan 50 pack ni, iaitu 25 set lah. Sebab saudara kena set. So kena log 2 satu set. Berarti RM80 dah 2. Tapi saudara tak dapat makan di akhirat je kalau saudara masuk syurga. Kerana ini adalah amal jariah. Ialah kalau sedekah banyak, dosa pun banyak. Tak merasalah makan daging ni pada hari besok. Daging ni separuh daripada tunainya akan dihantar untuk kegunaan sekolah Mahat Tafiz Anas Ibn Malik. Separuh lagi akan dihantar kepada pelajar. Kerana saudara tahu bahawa pelajar adalah banyak anak-anak asnaf. Berarti saudara boleh log malam ni. Admin akan menerima hanya 25 log bernilai RM80. Okey, ingat. Jangan lepas tu log tunggu daging datang. Daging tak datang. Yang daging ni akan semuanya akan dihantar. Separuh bernilai daging akan dihantar untuk pelajar dan separuh lagi tunainya akan diberikan pada pihak sekolah untuk menjelaskan baki yuran yang tertunggak. Kerana hari tu ustaz tu datang, dia memang naif betul ustaz tu. Dia ambil duit RM3,000 dia diam je. Kita ingat dah cukup. Bila kita tengok rupanya bil yang mereka tanggung hutang tu melebihi daripada jumlah yang mampu kita kumpulkan RM3,335 dengan Rodini House. Saudara boleh infak mulai sekarang RM80 log je dulu. Hanya 25 orang saja yang dapat infak dan kami akan menghantar separuh daging ni kepada pihak pengurusan sekolah dan separuh lagi dalam bentuk tunai untuk menjelaskan bayaran bagi kos penyelenggaraan Mahat Tafiz Anas Ibn Malik. Okey, admin akan ambil log daripada sekarang RM80 log, kita bersedekah jariah sambil kita mendengar dua usahawan kita akan bercerita secara terus perniagaan kambing mereka dan saudara dapat menonton saya makan kerana nak cerita tak payah, saya boleh nampak expression saya. Sebab ini memang saya akui bahawa daging dia sangat sedap, cuma dia kedekut coleslaw.
Dia bawa sikit je saya, tapi dagingnya memang banyak. Dia orang tu tengah masak lagi, saya tak boleh nak kalih kamera sebab macam-macam nampak di kat belakang tu. Sebab kita ada demonstrasi yang Trump kalah. Kita ada demonstrasi RUU, kita ada demonstrasi tak puas hati Parlimen 40. Ini macam-macam. So kita di depan je. Jadi Syam cerita lagi Syam, apabila target sasaran untuk kuarter 1 tahun 2021. Apa Syam punya target dalam perniagaan ni? Target kita kalau dia biasa tau kalau saya panggil Syam, saya panggil Dolah, panggil Abu, anggap je panggil orang. Okey. kita biasa tu. Ajar tu lah. Dia itulah, kalau boleh target kita dalam masa setahun ni kita boleh hit 30 stokis dan target pertama, production yang kita boleh dapat 10 tan sebulan lah dalam masa 1 tahun. Okey, 1 tahun. Okay. Tapi buat masa sekarang ni kita target sebulan mungkin 1 tan. Lepas tu ada peningkatan lah. Faham. Macam itu. Okey. So macam itulah pasal yang saya boleh jadi buat dengan dia tu, pasal saya memang regular customer dia kan. Jadi saya memang tahu daging dia sedap dan saya biasa beli dalam amount yang banyak pun. Saya bawa balik test semua dekat kampung. Bukan daging dia sedap. Daging kambing perap dia sedap. Daging dia sedap nak rasa. Okey. Gitulah. Daging dari mana Kang? Ini Australia bang. Yes. Depan. Kita dapat dia punya sijil halal import kita dapat. So memang kita dapat sijil halal tak ada import. ragu-ragu lah kat Jangan situ. ragu, jangan Sijil risau. sembelihan halal Memang tu kita kita dapat dapat. by hand tangan. Sijil import halal tu. Okey. Daripada Australia. Yang smoking ni memang pegang sendiri tu Buat Kita ada sijil dia. Lihat dah. Kambing lain macam sikit kunyah dia apa lagi. Kalau Yes. yang aku makan ni aku tak pasti lah apa. Pastinya kalau dia Australia biri-biri lah. Sebab kalau Rasanya biri-biri lamb. kalau daging biasa biasanya dia lebih liat. Lebih kelas. Dan kalau datang daripada Australia confirm biri-biri. Yes. Sebab kita kalau Australia, New Zealand ni adalah negara biri-biri. Yes. Dan saya tak fikir dia orang ada kambing. Kecuali kambing biasanya akan datang daripada North Africa. Sama ada kita dapat dari Tunis, Somalia atau Ethiopia. Ini biri-biri. Okey. Kepada anda yang lock sekarang, saya akan minta lock pada admin. Ingat ini walaupun kita bergurau, ini lock adalah kerana saya tak boleh lupa ustaz tu datang dengan kemotoran, kebasahan, kehujanan tu. Sebab saya akan terbayang wajah dia yang innocent tu. Dia ambil je, dia bersyukur, balik dengan redha. Sedangkan saya tak tahu bahawa bil hutang tu adalah lebih daripada itu. Dan dia terpaksa pergi kerja part time pula. Ini kadang-kadang pengorbanan orang jalan agama dia buat kita rasa terharu. Sebab dia terpaksa buat part time pula kerja untuk membayar bil hutang sekolah Mahat Tafiz. Satu, kerana sekolah tak dibuka. Yang kedua, kerana pelajar pun tak membayar yuran. Kerana satu adalah sekolah tak dibuka. Yang kedua, derma yang datang daripada orang ramai juga terjejas. Kerana ramai orang terjejas pendapatan COVID-19. Jadi kami malam ni bila dia datang, saya pun cerita kepada dia dan dia pun setuju untuk menginfak 25 lot malam ni. Jadi walaupun ini bukanlah soal dia datang untuk promotion. Saudara boleh mendengar je garasi seperti mana saya dengar. Saya akan terus saja menjadi joki seperti biasa. Tetapi ada kadang-kadang dia akan terjadi kejadian yang luar biasa di mana kita akan terpanggil untuk membantu orang kerana kita rasa bahawa ada masa dia adalah hari orang. Ada masa dia akan datang hari kita. Saya ucap terima kasih kerana saudara juga membantu malam tu dengan membantu gerila kebajikan 1,000 lebih. Kemudian kita dapat untuk Abang Raw Denim House 3,000 lebih. Kita dapat untuk Abang Bob Lokman yang nak yang buat pembedahan genap 3,000 lebih. Admin kata ramai yang sedekah. Itu saya puji, terima kasih, alhamdulillah ramai yang sedekah kata admin walaupun tak lock malam tu. Jadi malam ni kita minta saudara bidar hanya 25 pack. Admin dah ada orang mula bidar Okey, kita hanya 25 pack saja yang kita akan buat untuk bantu sekolah ni. Seronok lah. 7 tolong kita lajukan untuk 25 RM80 je. Tak apa kalau tak beli barang garasi pun saya tak kisah. Duit yang ada dalam poket bajet untuk beli barang. Saudara buatlah infak ni kerana saya masih lagi teringat muka ustaz. Kalau saudara tengok live malam tu pun saudara ustaz ahli syurga tu datang redha je cakap. Balik bawa lah cek tu balik tanpa pernah bagi tahu kata boleh tak kutip sikit lagi saya dalam keadaan susah. Saya jadi terharu kerana dia terpaksa pergi buat kerja yang lain untuk tambah duit bagi menyelesaikan masalah Mahat Tafiz. Saya rasa itu antara gambaran kata bila orang jihad ke jalan Allah. Orang tu bukan sahaja beri dia punya wajah tapi dia beri dia punya hidup dia. Ini yang membuatkan saya rasa saya bertanya kepada Syah dan juga saudara Razman untuk dia orang. Kerana sekejap kami bincang 5 minit je. Okey. Syah dan Razman, apa istimewa daging ni? Dari segi rasa dia, saya rasa tak tahu cerita lah. Ya Allah punya sedap. Kalau aku cerita nanti kau kata lah pula kau cerita dulu nanti aku akan cerita. Sebab saya kaki kambing.
Alright. Satu potongannya. Keistimewaan kambing ni satu je. Dia ni rempah dia tak terlalu heavy. Rempah tak terlalu heavy. Dia light and then dia orang cakap potongannya nipis dan potongannya susah nak dapat. Susah dapat yang dekat kedai lah. Maknanya saya dapat potongan ni memang Potongan khas. potongan khas. And then dia punya dia punya slice tu nipis, lembut dan senang untuk kita bakar. Bakar makan melalui pans boleh. Kita bakar pakai oven boleh, tak ada masalah. Pakai pan pun boleh. Pakai pan pun boleh, tak ada masalah tu semua. And then masak easy, dalam 10 minit ke 15 minit dah siap. Sangat easy. So lagi satu pasal dia punya rempah tak berapa Heavy. kuat, tak Ya, berapa, ya. tak berapa kuat kan. So dia siapa-siapa pun boleh. Budak boleh. So orang yang tak suka pedas memang sangat boleh lah. Macam itu. Satu yang saya nak puji adalah dia punya minimal rempah. Berarti kita tak rasa lada yang sangat berlebihan. Selalunya kan bila orang buat barbecue, dia punya rasa tak confident tu adalah untuk mendapat rasa, maka dia masuknya begitu banyak rempah. Selalunya selepas makan kita akan mengalami perut yang panas disebabkan kesan lada. Dia sedap di mulut waktu saudara kunyah. Tapi bila turun saudara akan ada rasa sikit rasa rimas kerana lada hitam yang banyak. Dan kerana kebiasaan kita orang Melayu bukanlah lada hitam oriented. Kita orang Melayu lada hitam ni minimal je. Tapi oleh kerana bila kita tiru Mak Saleh buat steak, dia punya steak lada hitam jadi itu bila kita makan perut kita akan panas Yang saya makan dia rasa dia sangat minimal. Dan yang kedua adalah saudara dapat rasa daging dia. Itu yang menarik tentang daging dia. Ini saya puji kata kelebihan daging ni. Yang kedua adalah saya beritahu pada saudara, dia dah potong dalam bentuk slice yang nipis. Ini slice yang saya tak pernah nampak sebab saya sebenarnya adalah penggila daging kambing. Berarti orang kata apa, di rumah inilah kalau stres kalau apa kita pergi beli. Tapi ini slice dia potong dengan slice yang memang dia request sendiri daripada pembekal di Australia. Maka potongannya ni lebih nipis, tapi kualiti bahagian daging yang dipilih tak banyak lemak. Itu yang saudara boleh ambil jaminan. Kalau saudara beli yang biasanya, kita akan dapat ada bahagian yang paling sedih tuan-tuan. Lemak. Kita dapat lemak separuh tuan-tuan. Kita dapat lemak separuh tuan-tuan. Kalau dia nak order untuk makan, tak boleh hantar pasal dia kan Masa sekarang ni dia frozen. memang ada masalah sikit kan belah sana tu. Tu yang Pasal sering kita fokus dalam dia nak kena, dia kata sama KL pasal ni saya tahu ni siapa Dak sebagai orang tanya. Abang tadi om. Farizal. Kau kena datang ni dah aku belanja kau. Sebab dia kan storage, dia nak storage payah. Kecuali katalah boleh kau jadi ejen kat sana, angka yang kau ambil tu berbaloi untuk mereka hantar. Katalah kau nak jadi ejen jual, lepas tu kau confident lah boleh dapat 1,000-1,200 kilo sebulan insyaAllah. Sebab dia problem dia adalah kerana dia kena sentiasa dalam sejuk beku. Sebab daging lepas tu rasanya kalau post dalam keadaan sejuk tak boleh nak manage lah dalam postage yang biasa. Marah orang yang GNT tu, tutup GNT tu akaun aku marah dia nanti. Okey, maaf untuk mereka yang berada tu. Cuma stokej salah saudara boleh memohon walaupun saudara berada di luar KL. Mohon je. Walaupun target mereka perasa pertama adalah untuk Lembah Kelang, tetapi kalau saudara berada di luar Lembah Kelang, jangan risau, mohon untuk menjadi stokej atau menjadi pengedar, kerana perniagaan ini sedang menuju kepada sasaran by September 2021 mereka inginkan 10 tan. Berarti mereka memerlukan reach yang sangat besar, jangkauan hampir di semua daerah di Semenanjung. Malah kalau di Singapura kalau saudara nak, tak ada masalah. Cuma saya dah bincang dengan dia tadi, saya kata bolehkah dia ni menjadi satu kerjaya. Kami pun kira dengan kalkulator. Bagi seorang yang menjual 30 pack sehari. Betul margin untungnya adalah RM300. Betul kan? Lepas tu RM300 kalau dia 30 pack, malas dia jadi 10 pack. Dia tetap mendapat 100 sehari. Ini berarti kalau saudara dapat menjual 2,000, maksudnya 200 pack. Saudara dapat 200 pack tu, saudara telah diberi insentif. Mereka mengikut kaedah yang digunakan oleh Grab. Ini adalah biasa sistem insentif. Saudara diberi insentif adalah 1.5%, iaitu kira-kira RM160 bagi setiap 1,000 yang seterusnya. Ini saya rasa kalau berdasarkan daging dia yang sedap, pasaran daging kambing perap yang sangat tinggi dalam market kita. Orang Melayu memang bukan lagi dulu percaya daging menyebabkan darah tinggi dan jalan goyang-goyang. Itu ketum sebenarnya, bukan daging. Mereka pergi majlis kahwin makan ketum, dia betul balik dia salahkan daging kambing. Sekarang benda tu mitos je. Saya pembelasah kambing
Saya belasah kambing dah, Tai Buang. Saya dah belasah kambing. Saya tahu kata itu mitos je, sebenarnya tak timbul pun. Berarti kalau saudara berminat, saudara hanya perlu hubungi melalui sila cerita sikit macam mana yang nak jadi. Mic tu kena tinggikan, mic ada. Okey, kita ada dalam kita punya Facebook ada dia akan tengah produce sekarang. Okey. Mahfuz akan letakkan gambar tu sekarang, grafiknya. Okey, dalam Facebook kita ada stokis-stokis yang telah berdaftar. Okey. Maknanya kalau diorang stokis ni kita daftar. Maknanya kita bagi satu link dan dia kena daftar. Dia kena daftar dalam kita punya link tu dan untuk jadi ejen, dan kat situ kita akan bagi nombor telefon, dan dekat page Facebook kita pun ada nombor telefon di situ untuk seluruh stokis kita dan ejen. Boleh dapatkan nombor-nombor di page Facebook kami di Smoke Factory Malaysia. Okey, alhamdulillah. Emin, berapa je kita dapat sekarang, Emin? Laju tak? Laju, alhamdulillah. Saudara, saya bagi tahu kepada saudara, saya merayu kepada saudara dalam perniagaan ini, bukan tentang mereka tetapi tentang 14 tentang ustaz yang datang malam tu. Saya nak panggil dia tapi saya fikir kata, satu, saya takut dia datang jauh. Kedua, saya selalu ada rasa serba salah takut hujan malam tu kerana saya tak tahu dia hanya ada motosikal je. Ni kadang-kadang orang dalam agama dia bukan macam kita. Kita ni itulah kadang-kadang kita fikir takut hidup senang mati kita susah. Ustaz tu kita nampak dah hidup dia susah tapi insya-Allah mati dia senang sebab dia banyak tahfiz, anak murid dia hari-hari doakan dia. Jadi saya nak jemput dia datang. Satu, saya fikir kata dia buat part time sekarang kerana hutang dan juga dia terpaksa mencari wang untuk sekolah tahfiz. Tapi insya-Allah satu hari kita akan bawa juga. Tapi buat masa sekarang ni saya nak selesaikan dulu masalah bil dia tu, supaya kita boleh memastikan dia tak pening kepala. Sekurang-kurangnya hutang mahat tahfiz kita ni malu lah. Saya ada rasa malu kalau mahat tahfiz berhutang dan kita tahu. Kan? Bukanlah apa, tapi saya pujuk saudara untuk beli 25 pack yang malam ni RM80. Dan saudara tak dapat daging ni, separuh daripada tunai akan kami hantar kepada mereka dan separuh kami nak bagi budak-budak tu rasa makan daging sedap ni di mahat tahfiz. Kerana saya cerita dah saudara ya, bahawa kalau saudara pernah pergi ke mahat tahfiz, makan sedap ni bukanlah amalan mereka. Bulan Ramadan mungkin ramai orang hantar, tapi pada bulan-bulan Covid ni saya fikir ikan kembung pun mungkin itu sajalah yang mereka dapat tengok kan. Kalau ustaz boleh tunjukkan yang bil berhutang tu banyak, saya tak fikir dia akan mewahkan makanan. Okey, kita harap saudara tu membidah hingga 25 dan saya akan bercerita pula dengan dua orang ni tentang kenapa saudara yakin bahawa perniagaan adalah pilihan. Option saudara melabur wang, dan option saudara daripada mula saudara mulakan dengan jualan hanya di peringkat kawan-kawan dan jiran, tapi sekarang dah steady dah ready dah untuk pergi besar-besaran dalam pasar. Apa yang meyakinkan saudara bahawa perniagaan tu? Sebab macam saya sendiri, pasal saya memang customer regular dia. So saya memang tahu benda ni sedap. Dan saya dah bagi dekat saudara mara, dekat kawan-kawan yang lain datang masa makan pun semua memuji. Memang puji benda ni sedap. Dan kebetulan sekarang pun saya pun dah, sebab saya kerja ikut projek. Projek habislah kerja saya. Okay. So saya jumpa dia. Dia ni antara orang umur panjang. Sebab dia berada di Iraq pada tahun 2012 dan 2015, dia masih balik dengan hidup. Ini pun tanda-tanda bahawa Allah bagi dia banyak peluang untuk buat baik. Kerana sepatutnya dia dah terkorban di Iraq. Sebab Iraq bumi berperang, tuan-tuan. Dia pergi gali minyak. Saya kata gali minyak dekat Miri sudahlah. Tapi macam mana dia kerja makan gaji pergi ke Iraq. Terkejut saya lepas 3 tahun dia boleh balik. Okey. Cerita itu selingan je. Macam itulah. Jadi bila saya rasa benda tu yakin, dan saya tengok Azman pun jual okey, cuma tak meluas kan. Tu yang saya jumpa dia, saya cakap join. Sekarang ni saya pun nak join dia, kita buat sama-sama. Kita tengok sampai mana boleh pergi. Azman akan membuktikan dia tukang masak sejati. Badan tukang masak selalunya adalah besar. Dan dia akan membuktikan dia adalah salesman sejati, sebab orang yang bekerja kuat selalunya kurus. Ini adalah gabungan yang baik. Gabungan orang yang di dapur sihat dan orang yang di barisan depan meyakinkan untuk bergerak pantas mencari pelanggan. Dan gabungan dengan seorang bang. Orang biasa tengok komputer, biasa pakai spek. Spek tebal. Nerd je budaknya. Dia version ustaz malam tu. Yang dia datang, Allahu Akbar, syukur, kita doakan semua orang aman. Dia bukan doakan untuk diri. Ustaz tu masuk, dia doakan untuk semua. COVID-19 dunia, manusia kembali hidup aman. Nerd macam tu lah. Cuma dia bersih baju hitam lah. Ustaz malam tu dia pakai baju Melayu. Okey. Untuk pengetahuan saudara juga, bahawa saudara boleh pergi ke Instagram ataupun ke Facebook ni, sama ada saya nak buat order asing. Kalau saudara nak buat order malam ni, saudara tahu saudara order untuk infak. Tapi kalau saudara dah tengok saya makan dari bersungguh-sungguh, memang sedap. Dan saudara nak rasa yang mood camping ni. Ini mood camping ni. Sebab saya
Saya suka yang minimalis saja rempah dia. Sebab sebenarnya saya cerita pada saudara, siapa main kambing dia akan tahu. Kambing mempunyai kesedapan dia sendiri. Kalau saudara pergi, dia minimal je orang bubur rempah dia. Rempah dia tak membunuh rasa Tak bunuh. kambing. Dia nak bubur rempah banyak. Ni camping talapia. Pasal dapat talapia mancing, talapia tu hanya. Jadi dia rempahkan banyak. Kalau pergi mancing baung, dapat baung, baung tu berbau. Potong baung, tahu banyak-banyak. Kalau barang yang dah okey, kita rempah ni jangan banyak. Sebab kita nak rasa daging dia yang sedap. Ini tekstur daging biri-biri dari Australia. Dan yang saya suka adalah saya dah semak plastik dari tadi, memang dia import daripada orang yang betul, kerana pengeksport yang hantar daripada Australia tu bagi bahagian daging yang memang tak banyak lemak. Saudara pergi ke tempat yang besar-besar, saya malah sebut lah sebab saya stick ni saya makan kata curok. Kadang-kadang kena warning tau, kalau you hantar lemak saya pulang-pulang balik, barulah dia nak bagi kita yang elok. Kalau kita beli dekat bazar, dia dah pack-pack, kita kena reki per pack. Sebab salah satu masalah daging daripada Australia adalah daging yang grade dia rendah, dia boleh datang seperempat daging tu adalah lemak. Memang kita balik, kita masak, kita kena buang. Dia lemak jahat pula tu kan, biri-biri. Tapi yang ini saya dah cek pada plastik, dan saudara boleh tengok bahagian keputihan pada daging ni tak ada. Banyakkan daging adalah daging merah yang berkualiti. So saya suggest pada saudara, kata kalau saudara nak merasanya, kerana malam ni 25 tu impak je, pergi ke Facebook dah order. Dia orang tanya harga. Cerita saya tak tahu sangat ni. Dia orang tengah bercakap ni pada kilo-kilo. Cakap, bang, saya selalu beli kambing, dapat kuah, lepas tu dagingnya tak banyak. Okey, tak. Dari Sport Factory kita tak macam tu. Kita memang kambing 1 kilo, kuah dia 200 gram. Maknanya 1.2 gram. kg. Dia ambil dulu daging sekilo, baru dia masukkan kuah. Dia bukan dah masukkan kuah, masuk dalam plastik, dia timbang. Tak. Ini dia berniaga, takut akhirat dia kena jawab. Ini bagus, sebab kalau dia tak mau kerana kuah tu, orang dah masuk syurga setengah tahun, dia masih lagi duduk di bawah pahang matahari sejengkal. Jadi dia macam ni. Ini sekilo, berarti timbangannya adalah 1 kilo 200 gram. Betul. Jadi 200 tu kuah. 1 kilo adalah daging. Berarti dia sebut sekilo daging tu betul. Bukan sekilo bungkus. Berarti dagingnya sekilo, dah timbang sekilo, baru diramu dengan kuah, baru di-packing. Betul. Berarti kalau timbang sekarang ni sekilo 200 lah. Sekarang saya selalu pegang kain kan. Ini betul sekilo 200. Sebab kalau sekilo dia tinggi macam tu. Ini sekilo 200 lah ni. Kalau sekilo dia macam tu. Ini sekilo 200. Dia turun rendah sikit. Itu beza dia. Dia orang nak pastikan bahawa perniagaan ni ada sifat amanah dia. Sebab ada orang kata apa, bubur banyak kuah safe. Tapi dia tak mahu sebab mereka nak berniaga, betul-betul berniaga. So saudara akan dapat dalam berat 1 kilo 200 gram. 1 kilo daging dan 200 gram adalah marinate dia. Marinate dia. Nak sebut tak tahu peram, marinate. Menarik. Kita tunggu je untuk saudara log 25. 18 kita perlu 7 orang lagi saja untuk membantu projek ini, kerana 25 set saja kita akan buat malam ni bagi membolehkan infak diberikan kepada Mak Tafir Anas Ibnu Malik. Kata admin dah 18 order, ada 7 lagi je. Saya akan tanya lagi kepada mereka. Katalah orang tu order dalam jumlah yang banyak. Dalam area KL. Apakah anda boleh hantar by kenderaan? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita sekarang ada kemudahan. Lalamu, Grab. Kita boleh hantar. Memang Lalamu ni memang dia ada van, ada apa saja? Pick up semua ada. Jenazah je dia belum keluar. Dia belum ada lagi Grab jenazah je. Tapi mesti selagi daging kambing, daging apa, akan menggunakan. InsyaAllah. Okey, sama KL. Bila kau jual dia satu pack komersial sekarang ni berapa? 1 kilo? 1 kilo RM50. RM50 dah kilo. Daging yang siap dah diperak. 1 kilo .2. Itu. Kalau pasaran biasa setengah kilo pun dah 35, 30. Setengah kilo tu. Ada yang setengah kilo, ada yang 600 gram. Kalau kali 2 dah kat RM66 ke RM65. Kita 1 kilo RM50. 1.2 kilo pula tu. Allahu Akbar. Murah. Ini dia, kalau saudara saudara boleh saja pergi ke Instagram dan juga ke Facebook mereka untuk membolehkan saudara membeli, kerana malam ni pembida hanya membeli dalam bentuk infak dan sedekah. 50% akan kami hantar daging ni, itu lebih kurang 25 paket. Saya rasa cukup sebab ustaz bagi tahu pelajarnya hanya sekitar 40 orang lebih je. Dan tenaga pengajar rasanya ada 5-6 orang je. Saya rasa dah cukup untuk mereka merasa sedikit kesedapan ketika berada dalam keadaan yang susah ni.
Dan baki dia dalam 25 kali RM40 adalah RM1,000. Saya rasa cukup untuk menambah dana Ustaz bagi menyelesaikan. Saya nampak bil tu itu hari dalam RM4,500 total bil yang mereka masih berhutang. InsyaAllah. Moga Allah mudahkan. Kita perlu 7 orang lagi je untuk cukup 25. Kalau tanya berapa lama boleh simpan dalam beku tu, maknanya tahan berapa lama? Oh, situ. Biasanya kebiasaannya lah. Kebiasaannya untuk sedap jangan lebih 2 minggu lah, sebab kita untuk kita makan, sebab bila simpan lama dalam sejuk beku ni, lama-lama daging ni akan kering. Dia akan serap. Betul. Jadi dia tak rosak, cuma dia tak sedap. Tak sedap, betul. Dia punya suggestion kalau saudara simpan di peti ais, kalau kata tanya saya akan ambil 4 hari je. Sebab bagi pemain daging perap macam saya, sebab saya fishing apa semua, saya memang main benda ni. Kalau nak ayam mungkin lagi teruk. Ayam 2 hari dia dah kena buat dah. Dia lagi teruk. Kambing boleh tahan maksimum 4 hari. Kalau kita pergi memancing pun, kalau sampai tak tunggu hari kedua. Hari pertama walaupun kita bawa freeze tu kan, kita akan turun bakar dari kambing dulu. Hari kedua, hari ketiga baru kita tinggal ikan dari laut tu. Kalau ayam akan lagi teruk. Ayam kalau saudara buka, baru saudara masak, rempah tu jadi keras. Keras, lepas tu habis rosak ayam tu. So saya anggap kata 4 hari. Dan 4 hari tu pun keluar daripada peti ais sampai dapat macam ni. Barulah saudara masak. Kena defrost dia dalam bentuk yang lama. Ini saya rasa dalam 3 jam dah ada defrost daripada tadi bawa keluar. 3 jam tu dia dah naik tadi, dah cantik dah. Tak ada timbul lah kesan liat kerana defrost tu. Yes. So itu je menjawab soalan tentang jumlah. Kalau saudara nak tahan cerita buah peti ais ni, sebulan pun tahan. Tapi buka jadi apa tak tahu. Kan? Biasa orang beli terus makan ni. Ya, betul. Cencaru boleh simpan 2 bulan. Tapi keluar dia tak tahu dah jadi apa. Kan, itu jadi dah lah ikan jaket nama gelaran dia. Dah jadi leather dah. Daripada jaket penjara dah jadi jaket kulit. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Anda boleh turun membidah kerana kita telah pun 40 minit bersama dengan Syah dan ni. Bagi Razman, bagi mereka yang nak migrate saja ke Instagram, kita tengah publish Instagram sekarang. Instagram dah ada, migrate dan pergi like Instagram dan Facebook mereka. Malam ni mereka menonton. Kita ada berapa viewers sekarang ni dah? 330. Tolong migrate ke Facebook dan juga ke Instagram mereka untuk like, dan kemudian saudara boleh follow kerana akan ada banyak benda yang mereka update, terutama saudara yang berminat untuk menjadi menjadi ejen. Kerana tadi dia pun cerita tentang kontraknya. Saya pun fikir adalah munasabah kerana kalau saudara nak menjadi ejen, peluang kalau lah hari tu semua orang tanya, Cik Denal, nanti bawa keluar duit ke Abdul SP, dia orang beli apa PlayStation 5, dia orang beli iPhone, tidak. Sebab ini antara bisnes yang baik kerana anda tak perlu mengeluarkan modal yang tinggi kalau saudara nak menggunakan wang KWSP yang dijangka diumumkan minggu ini, kaedah pengeluarannya. Saudara boleh gunakan untuk modal. Dan kemudian saya kata untuk saudara, kalau saudara jadi ejen, mereka menawarkan juga point, iaitu 1.6%, 1.5% insentif apabila menjual lebih daripada 200 kilo sebulan. Saya fikir ini adalah perniagaan yang baik kerana satu adalah harganya kompetitif dalam pasaran. Kerana kebiasaannya kalau 1 kilo paling rendah saya pernah dapat di Kajang lebih kurang 38. Itu paling rendah harga kalau kita ambil dalam 10 pack. Sebab saya kalau mancing inilah barang wajib kita naik atas bot. 10 pack kita ambil pun 38 adalah harga yang biasa kita dapat untuk 1 kilo. Ni dia orang jual dengan hanya 30. Setengah kilo 38. Mereka jual sekarang ni 1 kilo 50. Berarti saya ambil biasanya adalah RM76 per kilo daripada Kajang tu. Dan ni lepas ni saya tahu kalau saya turun ke laut lagi memancing, daging ni lah kita akan bawa. Kerana pemancing-pemancing Tegal selalu kata hari pertama makan kambing, hari kedua barulah hitung nasib makan air atau makan ikan. Kalau tak makan ikan, makan air je. Ikan tak ada lauk. Sebab orang kata pemancing yang gentleman, dia akan bawa stok makanan pada hari pertama je. Supaya dia bertarung dan bertarung lagi pada hari kedua, ketiga dan keempat. Okey. Kita mengucapkan terima kasih kepada Smoke Factory kerana sudi datang dan sudi bersama kami untuk melaksana satu lagi misi kemanusiaan, iaitu membantu mencapai dana RM1,000 untuk Mahat Tafiz Anas Ibnu Malik, dan kemudian 25 pack daging akan dihantar kepada pelajar dan juga tenaga pengajar untuk mereka menikmati kegembiraan bersama mereka. Kerana saya faham sebenarnya saya banyak bergaul dengan orang Mahat ni, tuan-tuan. Makanan begini bukanlah satu yang biasa bagi mereka. Bukan mudah. Bukan mudah. Saya tahulah saya biasa duduk makan apa semua ni sayur ikan biasa-biasa aja.
Saya ingat akan menggembirakan mereka di tengah-tengah keadaan sekarang apabila mendapat 25 pack daging ni. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Bro Shah dan Razman kerana sudi hadir di garasi dan menjalankan misi malam ni. Dan semoga malam ni Allah berkati, bukan saja kita berniaga mencari rezeki, tetapi akhirnya kita berniaga mencari rahmat. Cina pun berniaga cari rezeki, Yahudi pun berniaga cari rezeki, tetapi kita berniaga untuk mencari rahmat supaya akhirnya perniagaan itu memberikan kita dunia dan akhirat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, brother. Okey.